nak sharekan kepada anda berkaitan dengan satu bacaan yang kita kategorikan bacaan khusus, bacaan khusus ataupun bacaan yang gharib, bacaan yang sedikit pelik, yang mana ianya memerlukan kefahaman yang baiklah. Sekiranya kita tidak diberi pencerahan, maka akan ada kemungkinan berlakunya kesilapan pada bacaan. Jadi apa yang saya sebut ini berlaku pada ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. Cuba lihat muka surat 502 tuan-puan. Ya, cuba lihat muka surat 502 ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. Ya. Cuba perhatikan pada kalimah yang saya birukan. Walaupun ringkas, tetapi saya akan cuba memastikanlah tuan-puan boleh hadam dengan baik. Sebab kadang-kadang kalau ringkas sangat pun boleh menyebabkan tak faham kan. Jadi apa yang saya boleh nyatakan di sini, walaupun secara ringkas tapi pada masa yang sama kita hadam dengan baik tentang pencerahan bagi ayat 4 surah Al-Ahqaf. Baiklah. Untuk bacaan dahulu, saya akan baca sekali lagi. Mungkin tadi ada yang perasan, ada yang tak perasan. Ya. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirki أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi pada kalimah yang saya birukan ni, kalau tuan-puan perasan, saya baca dengan bunyi ituni. Ituni. Ya, saya akan zoom sikit kat sini. Ituni bi kitab. Baiklah. Jadi saya tahu ramai yang dah faham ataupun dah tahu penerangan tentang bacaan ini dan cara penghuraiannya kan. Cuma saya pasti juga mungkin ada di antara kita yang masih lagi belum pernah menerima pencerahan tentang kalimah ini. Jadi bagi mereka yang pertama kali ataupun baru tahu, saya minta untuk cuba fokuslah dan kepada yang dah belajar, yang dah faham, anggaplah ini adalah ulang kaji kita pagi ini insya-Allah. Baik, jadi pertama berkaitan dengan kemungkinan yang akan berlaku bagi mereka yang tidak faham cara bacaan yang betul di sini. Mungkin akan ada yang baca dengan bunyi, ni contoh kesalahan. Contoh bunyi, U'tuni bi kitab. Ini contoh yang pertama. U'tuni bi kitab. U'tuni. Okey, ini adalah contoh bacaan yang mungkin kita kata paling berpotensi lah. Dan kalau kita lihat perbandingan dia, cara bacaan yang sebenar adalah ituni. Berbeza, sangat berbeza dengan
ituni. Jadi bagaimana boleh jadi ituni? Ini yang saya nak sharekan kepada anda. Baik, pertama tentang nama bacaan ini sendiri dinamakan bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Okey, bagi memudahkan supaya tak nampak macam terlalu banyak, saya akan sebentar tuan-puan. Cuba kita lihat kat sini. Senang kita fokus pada kalimah ni sahaja kan. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ini dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Baik, jadi surah Al-Ahqaf ayat yang keempat ini, nama bacaannya adalah bacaan ibdal. Dinamakan bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Okey, yang pertama kita nak lihat dulu maksud ibdal tu sendiri. Maksud ibdal. Ibdal ni maksudnya tukaran, tuan-puan. Maksud ibdal ni adalah tukaran. Bila kita dah faham, ini dinamakan bacaan ibdal. Sudah pasti kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan tukaran, kan, apa yang nak tukar. Okey, kemudian kita tambah lagi poin yang kedua. Apa yang nak ditukar? Apa yang perlu ditukar? Apa yang perlu ditukar? Baik. Jadi, apa yang perlu ditukar adalah hamzah kedua. Hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mat mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Baik, ini dia tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Maksud ibdal adalah tukaran. Jadi, apa yang akan timbul dulu adalah apa benda yang nak ditukar. Betul tak? Itulah biasanya akan timbul di fikiran kita. Tukaran, ganti. Yes. Ganti pun sama. Badal. Maksudnya tukar, ganti. Alright? Jadi, apa yang perlu ditukar ni? Apa yang perlu digantikan ni? So, jawapannya adalah hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mat. Hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mat mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Baiklah. Sekarang ni kalau kita lihat di sini tuan-puan, disebut hamzah kedua. Bila sebut hamzah kedua, maknanya mesti ada hamzah pertama, betul tak? Bila sebut hamzah kedua, mesti ada hamzah yang pertama. Okey, kita fahamlah tu. Kan? Hamzah, bila sebut hamzah kedua, mesti ada hamzah yang pertama. Jadi kita perhatikan pada kalimah ini. Betul ke ada dua hamzah? Jadi kalau kita semak semula, memang akan ada dua hamzah. Memang ada. Bukan akan. Memang ada dua hamzah kat sini. Yang pertama, ini dia hamzah wasal. Ini hamzah pertama. Hamzah kedua yang mana? Hamzah kedua, iaitu hamzah yang mati ini. Hamzah yang sukun lah. Hamzah yang sukun. Dapat? Hamzah pertama adalah pada hamzah wasal. Ini hamzah wasal tuan-puan nama dia kan. Hamzah wasal. Hamzah yang kedua adalah hamzah qat'i. Okey, tuan-puan kena faham dalam Quran ni kita ada dua jenis hamzah. Yang pertama hamzah wasal dan yang kedua hamzah qat'i. Kita catatlah sikit kat sini. Kita ada hamzah wasal. Saya letak H hamzah wasal. Dan yang kedua kita ada hamzah H qat'i. Hamzah qat'i. Baik, secara ringkaslah
Secara ringkas, hamzah wasal ini tuan-puan, rupa dia adalah huruf alif yang mana di atasnya terdapat kepala huruf sad. Okey, hamzah wasal ni bila kita nak kenal, macam mana? Huruf alif yang ada di atasnya kepala huruf sad. Ini sahaja hamzah wasal yang ada di dalam Quran. Ya, tak ada bentuk yang lain. Saya ulang sekali lagi, ini sahaja hamzah wasal yang ada dalam Quran, tak ada bentuk lain. Alif, kemudian di atasnya kepala huruf sad. Dan untuk hamzah qat'i. Qat'i ni kita boleh faham apa maksud dia ni. Hamzah yang tetap. Okey, hamzah yang tetap. Tetap dengan keadaan dan kedudukannya. Makna kata, hamzah yang jenis ini, kita kenalkan hamzah ni macam ni kan. Ini dinamakan hamzah qat'i. Ini dinamakan hamzah qat'i. Hamzah qat'i ni dalam Quran kalau kita lihat, dia memang akan diberi tanda lah. Dan bila kata tetap ni maksudnya kita akan baca dengan apa yang telah ditetapkan pada dia. Kalau hamzah tu baris atas, maka bunyinya baris atas. Kalau hamzah tu baris bawah, kita baca baris bawah. Jadi dia telah ditetapkan dengan baris-baris dia lah. Kalau macam ini yang kita lihat ni, hamzah ini dia bertanda sukun. Jadi kita perlu baca dengan bunyi yang mati lah. Bunyi hamzah yang mati. Okey, baik. So jelas kat sini. Ada dua hamzah. Yang pertama hamzah wasal dan yang kedua hamzah qat'i. Baik. Menjadi persoalan kat sini adalah, cuba lihat pada poin yang kedua ni. Tadi kita dah faham kan apa yang perlu ditukar. So kita kata hamzah yang kedua ditukarkan kepada hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf mad. Huruf mad. Ditukarkan kepada huruf mad. Huruf mad apa dia? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Dapat ke? Alif, waw, ya. Semua tahu. Tiga ni adalah huruf mad. Kemudian dia kata apa? Ditukarkan kepada huruf mad mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Okey, huruf sebelum dia ada huruf apa? Ada huruf hamzah wasal ni. Betul tak? Sebab dia kata sebelum dia kan? Sebelum hamzah kedua. Ni hamzah kedua sebelum dia. Jadi bila kata sebelum, inilah dia. Iaitu hamzah wasal. Baiklah. Sekarang ni yang menjadi kekeliruan ataupun mungkin berlakunya salah faham disebabkan tak ada baris pada hamzah pertama ni. Kan? Tak ada baris. Tak ada baris pada hamzah pertama ni, iaitu pada hamzah wasal. Kalau ada baris mungkin senang kita nak tentukan. Senang kita nak tentukan. Jadi tuan-tuan dan puan, persoalannya adalah huruf hamzah mana yang kita nak kena tukar? Huruf mat yang mana kita nak tukar? Kan kita faham tadi hamzah kedua ni nak kena tukar jadi huruf mat. Itu yang kata proses badal tu. Okey, ibdal. Nak kena tukar dia. Jadi hamzah kedua ni nak ditukarkan kepada huruf mat. Okey, ni hamzah kedua. Kan, ni hamzah kedua, hamzah mati tadi. Dia nak kena tukar di antara huruf alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Alright. Jadi yang mana satu kita nak kena tukar? Alif ke, waw ke, ataupun ya. Kan? Jadi saya nak bagi cara mudah tuan-puan untuk tuan-puan ingat. Macam mana nak tahu ianya ditukar kepada huruf mat yang mana? Sama ada alif, waw ataupun ya. Tuan-puan tengok rumah hamzah tu. Tuan-puan tengok rumah hamzah. Tuan-puan tengok rumah hamzah. Ini dia. Jawapan dia kat sini tuan-puan. Jawapan dia kat sini. Ini saya bagi jalan shortcut terus lah. Kan? Kalau ikutkan perbahasan dia agak luas sebenarnya kat sini. Dan cara yang paling mudah untuk kita terangkan kepada mereka yang baru, hatta tuan-puan pun kalau yang kali pertama dengan pencerahan ini pun boleh faham kan apa yang saya ceritakan ni. Kita hanya tukar hamzah mati tu
kepada huruf ya. Tukar kepada huruf ya. Jadi saya pangkahkan pada alif, pangkah pada waw. Huruf ya ni kita ambil. Sebab apa? Sebab melihat pada rumah hamzah tu. Selesai. Okey, selesai. Jadi huruf hamzah ini ditukarkan kepada apa? Huruf ya mad. Ditukarkan kepada huruf ya mad. Okey, sekarang ni jom kita lakukan proses penukaran. Kita tulis semula kalimah yang sama, hamzah wasal. Kemudian kita dah tukar kan hamzah ni tadi jadi ya. Kita buatlah macam ni. Kita tukar jadi macam ni tuan-puan. Okay, sekarang ni proses badal telah berlaku. Proses penukaran telah berlaku. Yang mana hamzah ini ditukarkan kepada huruf ya mad. Huruf mad ada 3 kan? Alif, waw, ya. Dan kenapa huruf ya? Kenapa bukan alif? Kenapa bukan waw? Tadi saya dah kata, lihat pada rumah hamzah ni. Jadi kat sini dia rumah ya. So kita letak kat sini ya. Bila kita faham konsep mat, automatik kita akan tahu apakah baris yang sesuai untuk hamzah wasal ini. Tuan-tuan puan, sila jawab di ruangan komen. Huruf ya mad sebelumnya mesti berbaris apa? Cuba tuliskan di ruangan komen. Jadi tuan-tuan puan, kita pun tahu huruf ya mad partnernya mesti dengan baris bawah. Jadi pada hamzah wasal ini yang kita lihat hamzah wasal. Untuk makluman semua, hamzah wasal ni dia memang tak ada baris. Hamzah wasal ni kita kena tahu kaedah untuk menentukan sama ada ia dibaca baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Jadi kat sini, memandangkan kita dah faham dia punya jalan cerita tadi, saya pun tanya soalan terakhir pada tuan-puan, huruf ya mat ni partnernya dengan baris apa? Tuan-puan dah jawab. Terima kasih di ruangan komen tu. Tuan-puan jawab baris bawah. Partner ni baris bawah. Jadi hamzah wasal ini perlu dibaca dengan baris bawah. Baris bawah. Oleh itu, selesailah kita punya masalah yang timbul ni tadi kan. Jadi akhir sekali kita dapatlah cara bacaannya, iaitu ituni, 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 ituni. Dapat kan tuan-tuan? Jadi inilah dia secara ringkas penerangan tentang bacaan ibdal dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Macam mana setakat ni? Boleh faham? Baiklah. Apa yang tuan-puan kena jelas lagi, bunyi ituni ini akan berlaku sekiranya kita berhenti pada ni. Syirkun fis samawat. Kalau kita berhenti kat sini tuan-puan. Kalau kita berhenti kat sini, barulah akan wujud bacaan ibdal tadi. Ituni. 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 Seandainya tuan-puan baca dalam keadaan wasal, maknanya tak berhentilah. Contohlah nafas tuan-puan ni panjang sangat kan. Rasa macam tak nak berhenti kat samawat, maka cara bacaannya akan kembali seperti biasa. Tuan-puan hanya perlu mematikan hamzah. Contoh, saya mula dari sini. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadha.
kita baca dengan syirkun fis samawati tuni. Kalau kita baca sambung, maka hamzah tu dibaca dengan bunyi yang biasa kita lihat, hamzah yang mati. Kan? Tapi kalau kita nak mula pada dia, contoh berhenti, samawat. Kita nak ibtidak, kita nak mula bacaan. Maka perlu dibaca dengan yang tadi kita sebut apa dia? Bacaan ibdal. Ituni. Boleh? Dia akan berlaku ketika ibtidak sahaja. Janganlah kita baca am lahum syirkun fis samawati ituni bikitab. Tak betul lah tu. Kan kalau kita baca sambung, samawati tuni. Macam tu. Boleh? Maaf Ustaz, boleh jelaskan macam mana hamzah wasal dan huruf ya kena letak baris bawah? Huruf ya tak letak baris bawah. Huruf ya ini, ke maksud puan kenapa huruf ya? Macam mana hamzah wasal dan huruf ya kena letak baris bawah? Okey, faham. Pertama, dia berkaitan dengan mad. Okey, kita faham. Kejap, mana saya punya nota tadi? Okey. Baik. Kita faham huruf mad ni ada 3 kan? Huruf mad ni ada 3. Ini persoalan dia, kenapa ya? Sebab itulah bacaan dia. Itulah kaedah dia, bacaan. Okey. Ada yang dah tanya kenapa kan? Nak tahu kenapa jadi ya. Baik. Tadi saya jawab tu secara ringkas lah tuan-puan. Secara ringkas. Sebab tujuan saya tak nak merumitkan situasi sebenarnya. Kan? Jadi dengan cara yang mudah, hanya melihat pada apa? Ni. Rumah ya ini sahaja. Tapi sekarang ni tuan-puan dah tahu lah. Dah tahulah cara baca dia kan. Dah tahu cara baca dia. Baik. Pertama, huruf mad ada 3. Ni secara ringkas lagi tentang mad. Bila kita sebut alif mad, kita tahu. Alif mad partnernya mesti dengan baris atas. Kita pun tahu. Contoh macam ya. Kan kita baca ya. Kalau ya mad baris depan. Kalau ya mad partnernya mesti baris depan. Contoh you. Ni konsep mad. Ni konsep mad. Konsep mad. Ya mad sebelumnya baris bawah. Yi. Dapat? Ya. You. Yi. Boleh? Baik. Kemudian, ada yang tanya kenapa jadi ya mad. Itulah ibdal. Itulah ibdal. Dia akan berubah mengikut baris sebelum dia. Dia akan berubah mengikut baris sebelum dia. Jadi baris sebelum dia kita baca dengan baris bawah. Hamzah wasal ni kita baca dengan baris bawah. Jadi baris bawah ni dia partner dengan huruf alif, waw ataupun ya. Kita kena tahulah tu. So bila hamzah wasal ni baris bawah, maka perlu dibaca dengan ya. Sebab itulah diletakkan rumah ya. Kalau tanya kenapa ya, sebab itulah proses ibdal. Ibdal. Hamzah yang ditukar kepada huruf mad mengikut baris yang pertama. Macam tu. Faham tak? Ke tak jelas? Boleh? Okey. Itu yang saya kata tadi. Dia kalau ikutkan perbincangan ni, dia lebih luas. Dia akan membawa kepada isu baris lah dalam perbincangan bahasa Arab. Sebenarnya kalimah ni kalau kita tengok, dia selalunya yang timbul adalah kenapa, ni persoalan yang timbul lah. Persoalan yang timbul. Kenapa hamzah wasal ni tak baca dengan baris depan, sedangkan huruf ketiga baris depan? Betul tak? Ini konsep yang tuan-puan belajar lah. Kenapa huruf ketiga
baris depan tapi baca baris bawah. Dia macam dah terkeluar ataupun dah melanggar daripada kaedah yang kita pernah belajar. So sebab itulah kalimah ini dinamakan kalimah ataupun bacaan gharib, bacaan yang pelik. Kerana apa? Kerana ianya terkeluar sedikit daripada kaedah. Sebenarnya tak adalah keluar mana pun. Tapi sebabkan dia berkait dengan ilmu tata bahasa, ilmu tata bahasa, bahasa Arab itu sendiri, maka dia menjadi satu kepelikan. Okey? Dia menjadi satu kepelikan. Kenapa huruf ketiga baris depan tapi kita mulakan pada hamzah wasal ni baris bawah? Jawapan simple dia, jawapan mudah dia, kerana baris depan yang ada di sini bukanlah baris asal bagi kalimah ini. Kalimah asal ni sebenarnya i'ti. Huruf ta ni sebenarnya dia baris bawah. Huruf ta ni sebenarnya dia baris bawah. Huruf ta ni dia sebenarnya baris bawah. Mungkin tuan-puan dah makin pening kan bila saya masuk bab ni. Huruf ta ni asalnya baris bawah. Jadi, bila saya dah sebut begini, maknanya kita boleh katakan bahawa huruf ketiga ni sebenarnya adalah baris bawah. Huruf ketiga adalah baris bawah. Bila huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal akan mula dengan baris bawah. Jadi sebab itulah sebab itulah pada hamzah wasal ni kita baca dengan baris bawah. Dan kenapa pula hamzah kedua yang mati ni tadi ditukarkan kepada huruf ya mad? Sebab memang baris bawah partnernya dengan ya. Kalau tanya sebab apa, itulah ibdal. Kalau tanya sebab apa tukar ya mad, itulah ibdal. Ibdal hamzah kepada ya. Kalau tanya kenapa huruf ya, sebab mengikut tanda baris yang sebelum dia, iaitu pada hamzah wasal ni, iaitu baris bawah. Dapat? Puan Nazrina, baris dhammah pada ta yang menjadi huruf ketiga tu adalah baris mendatang. Betul. Dia bukan baris asal lah. Okey, dia bukan baris asal. Ni sebab dia dah berubah ni. Okey, dia dah berubah. Asal kalimah dia ta ni adalah baris bawah. Asal dia baris bawah. Jadi sebab itulah hamzah wasal ni dibaca dengan baris bawah. Begitu. Hanya pada kalimah ni je Ustaz. Tak juga sebenarnya. Ada kalimah lain. Tapi kalimah inilah yang selalu okey macam ni. Kalau tuan-puan tanya, adakah satu tempat ni je yang situasi begini? Jawapannya tak. Ada lagi tempat lain. Cuma jarang dibincangkan. Sebab apa? Sebab saya nak buat ayat yang paling ringkas lah. Kenapa saya kata begitu? Okey, tuan-puan faham persoalan dia? Ada yang tanya, ada lagi ke situasi yang macam ni? So jawapannya, ada. Ada lagi tempat lain. Dan tuan-puan bila dengar saya cakap macam ni mesti rasa macam, alamak, apa dia tu? Ayat yang mana? Kalimah yang mana? Nak tahu juga. Okey. Pertama, kenapa saya kata tadi untuk contoh-contoh yang lain tu jarang dibincangkan? Sebab apa? Sebab kita memang takkan ibtidak kat situ. Memang jarang sekali lah. Memang kalau kita baca tu memang kita takkan terfikir pun nak ibtidak kat situ. Sebab ayat dia pendek-pendek. Itu antara sebab dia lah. Kerana ayat dia ataupun kalimah dia pendek-pendek. Macam surah Al-Ahqaf ini kalau kita tengok dia panjang. Dia panjang. Bila kita baca kan. Daripada sini bayangkan. Qul ara'aytum. Kita baca. Contohlah kita baca sampai aruni madza khalaqu. Kita patah balik. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kita kebiasaannya memang akan berhenti kat sini lah. Kebiasaannya. Sebab dia bergantung pada nafas kita kan. Kalau tuan-puan adalah sejenis orang yang memang nafas panjang, mungkin tuan-puan pun dalam kategori yang takkan buat kesalahan lah kat sini. Sebab apa? Tuan-puan akan baca sambung dengan bunyi samawati tu ni. Maknanya tak ada apalah.
bacaan ibdal tu tak berlaku kan. Bacaan ibdal tu tak berlaku. Kalau tuan-puan mampu kan baca sampai tu ni bi kita sampai la sadiqin. Tu tak mengapalah. Maknanya tuan-puan terlepas. Tapi kalau kita lihat ayat ini memang panjang. Jadi memang kita perlukan potongan-potongan kan untuk kita berhenti dan ibtidak. Untuk kita berhenti dan sambung bacaan semula. Jadi sebab itulah kalimah ini dia macam menjadi perbualan ataupun menjadi tajuk yang hangat. Tapi bukan bermakna ada kalimah ini je dalam Quran. Tidak. Ada lagi yang seumpama ini. Ada lagi. Semua ni dijelaskanlah dalam seminar kan. Siapa yang biasa ikut seminar saya, seminar Allahumma salli Muhammad. Apa nama dia seminar tu? Saya pun lupa. Tuan-puan ingat ke? Seminar Easy Tajwid kot. Easy Tajwid. Begitulah. Alright. So itu dia. Secara ringkas. Boleh? Baik. Tulis apa tu? Ustaz tolong tuliskan kat situ baris bawah. Macam ni asal baris asal bagi huruf ta Tapi harap yang baca ni faham lah Baris asal bagi huruf ta ialah baris bawah. Macam tu. Boleh faham Macam ni je lah. Ya, formula Easy Tajwid, betul. Formula Easy Tajwid. Kita punya seminar formula Easy Tajwid. Pernah tak berlaku pada huruf mat yang lain? Kalau alif memang tak ada lah. Alif tak ada. Kalau waw ni kalau ikutkan ada. Cuma kalau yang dalam situasi yang seperti ini okey, saya simpulkan. Dia berlaku pada ya dengan waw. Berlaku pada ya dan waw. Okey. Itu nantilah. Kemudian kalau kita jumpa lagi, kita akan bahas lagi kan dalam bacaan. Wallahu a'lam tuan-puan. Dah pukul 10 dah. Jadi saya harap anda semua jelaslah dengan perkongsian ringkas ini. Minta maaf lah sebab saya hanya berkongsi tentang apa yang kita jumpa tadi dalam bacaan kita kan. Kalau nak cerita semua perbincangan yang melibatkan tentang hamzah wasal dan ibdal ini, dia memang panjang lah. Memang banyak lah contoh-contoh yang kita boleh keluarkan, yang boleh kita bandingkan. Dan mudah-mudahan harapnya yang ringkas ini anda jelas lah. Alhamdulillah. So, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kalau penerangan saya ini membuatkan tuan-puan rasa mula-mula faham, tiba-tiba jadi tak faham kan. Itu mungkin masalah saya lah tu. Okay, bukan masalah tuan-puan tu. Masalah saya lah tu. Tak pandai nak terangkan. Tapi saya cubalah sedaya upaya untuk memberikan kefahaman yang terbaik untuk tuan-puan. Kalau tak faham tu maknanya saya tak berjaya lah tu. Kan? Jadi minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Dan saya rasa itu saja dulu. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.